Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Noledia Ramli binti Abdullah 84881 akan mewakili ahli kumpulan saya yang lain untuk membentangkan laporan yang bertajuk Isu Kebajikan terhadap Pekerja Ekonomi Gig di Kota Samarahan, Sarawak. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan saya. Istilah gig merujuk kepada pekerjaan sementara atau projek bebas yang sering diatur melalui platform digital dan aplikasi khusus. Foodpanda, Maxim, Grab, JNT dan Bekal, semua ini tergolong dalam golongan gig ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar pada masa kini, agak sukar bagi golongan individu yang berpendapatan rendah, terutama golongan BOT, untuk menampung kos sara hidup mereka. Oleh itu, terdapat beberapa keperluan untuk mengenal pasti kemampuan pekerjaan gig dalam menyediakan pendapatan yang memenuhi kehendaknya serta impak terhadap kualiti kehidupan individu. Jadi, kumpulan kami ingin menyelidiki sejauh mana pekerjaan gig ini mampu menampung kos sara hidup dan mempengaruhi kualiti kehidupan pekerja serta menilai sejauh mana pekerjaan gig dapat memenuhi keadaan kewangan mereka yang menganggap pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan sampingan atau tetap. Berikut merupakan soalan kajian kumpulan kami yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A merujuk kepada demografi responden, bahagian B merujuk kepada jenis pekerjaan responden dan bahagian C merujuk kepada ekonomi responden. Seterusnya, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti kemampuan pekerjaan gig dalam menampung kos sara hidup dan kualiti kehidupan mereka dalam keadaan ekonomi yang kian meningkat. Seterusnya, untuk mengenal pasti sekiranya pekerjaan gig ini dapat memenuhi keadaan kewangan pekerjaan bagi yang beranggapan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan ataupun tambahan. Berdasarkan sorotan kajian lepas yang kami perolehi, ekonomi gig sememangnya ekonomi yang dipacu oleh persekitaran digital pada masa kini. Menurut CHEN 2022, kemajuan yang konsisten menghasilkan kemunculan pekerja gig serta pekerja penghantar makanan dan kurier. Trend ini juga memainkan peranan penting dalam menstabilkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Seperti yang kita tahu, pada musim pandemik COVID-19, dunia pekerjaan di seluruh dunia telah memberikan impak yang signifikan dan telah menjejaskan kualiti pekerjaan semua pihak. Figure 2021 telah menyatakan bahawa pandemik COVID-19 telah menyebabkan sesetengah daripada perniagaan mengalihkan operasi perniagaan fizikal mereka ke dalam talian. Fenomena ini telah menyebabkan banyak industri memberikan tumpuan kepada sistem pendigitalan sekaligus melihat ekonomi gig ini mampu menjadi sebuah ekonomi yang stabil. Hal ini kerana menurut Nur Afifah Suhaimi 2020, perkhidmatan platform digital serta kesukaran mendapatkan pekerjaan telah menyebabkan lebih ramai generasi muda menceburi pekerjaan gig kerana wujudnya trend keperluan perkhidmatan baru semasa pandemik bagi membantu masyarakat untuk membeli barangan di kedai runcit. Seterusnya, untuk bahagian metodologi, kajian kami hanya tertumpu di kawasan Kota Samarahan, Sarawak dengan menyasarkan seramai 20 orang responden yang dipilih secara rawak. Kami juga menggunakan kaedah kualitatif iaitu menyediakan borang soal selidik dengan menggunakan aplikasi Google Form dan ditujukan kepada 15 orang responden. Selain itu, kami juga mengadakan sesi temu bual bersama 5 orang responden yang berada di kawasan Kota Samarahan. Kami juga menggunakan data sekunder untuk menyokong penyataan dalam kajian kami seperti buku, surat khabar, jurnal dan majalah. Seterusnya, kita beralih kepada hasil kajian ataupun perbincangan kajian. Dapat dilihat berdasarkan data yang diperolehi, majoriti golongan yang berkecimpung dalam pekerjaan ekonomi gig adalah terdiri daripada golongan lelaki, iaitu seramai 13 responden, 86.7% berbanding golongan wanita, hanya 2 responden, 13.3%.
Golongan lelaki lebih berkiat aktif dalam pekerjaan ekonomi gig kerana pekerjaan ini mempunyai risiko yang tinggi seperti memerlukan perkhidmatan yang pantas seiring dengan ketepatan masa. Bagi golongan wanita pula, mereka sememangnya kurang bergiat dalam mencuburi pekerjaan seperti ini kerana menurut Haryana 2015, golongan wanita lebih mewakili populasi yang tinggi di institusi pengajian tinggi IPT. Seterusnya, berdasarkan jenis pekerjaan dan kos sara hidup pula, sebahagian besar 60% responden yang masih berstatus bujang rata-rata berada pada posisi yang stabil dan selesa dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka. Daripada data yang diperolehi, telah menunjukkan bahawa pekerjaan Foodpanda dilihat lebih mampu untuk menampung kos sara hidup iaitu seramai 4 responden 26.7% menjawab ya dan 3 responden 20.0% memberikan pandangan yang berbeza. Berdasarkan hasil temu bual pula, responden A mengatakan bahawa pendapatan melalui pekerjaan ekonomi gig ini mampu untuk menampung kos sara hidup beliau kerana beliau belum mempunyai apa-apa komitmen yang begitu besar seperti belum berkahwin dan masih tinggal bersama keluarga sendiri. Bagi responden B pula, beliau juga berasa cukup dengan pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan gig ekonomi ini walaupun sudah mempunyai keluarga sendiri. Hal ini kerana komitmen beliau hanya pada nafkah isteri, keperluan barangan rumah dan sewa rumah. Untuk bahagian sewa rumah, beliau hanya menyewa di kawasan tempat tinggal beliau dan bukan di kawasan bertaraf tinggi. Oleh itu, hasil kajian kami telah membuktikan bahawa sebahagian daripada mereka yang bekerja dalam ekonomi gig ini masih mampu untuk menghadapi kos sara hidup yang tinggi pada masa kini. Manakala, bagi mereka yang menjawab tidak pada soalan yang berkaitan dengan kos sara hidup ini, mereka sememangnya mempunyai komitmen yang besar dan mempunyai kehidupan yang lebih mencabar. Secara keseluruhannya, dalam kajian ini, kami telah meneliti isu kebajikan pekerja ekonomi gig di Kota Samarahan, Sarawak dengan memberi tumpuan khusus kepada pekerjaan gig dalam menampung kos sara hidup dan meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa ekonomi gig sememangnya menjadi pilihan kebanyakan individu di Malaysia. Hasil kajian turut membuktikan bahawa pekerja gig juga sering berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan, risiko keselamatan dan kurang perlindungan sosial yang mencukupi. Oleh itu, pelindungan insurans dan skim kebajikan sosial sangat penting untuk memastikan kestabilan kewangan dan kesejahteraan jangka panjang mereka terjamin. Itu sahaja pembentangan laporan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.